Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada sesi 40 ini kita akan membincangkan sambungan daripada minggu lepas. Jadi seperti biasa, tuan-tuan, kita mulakan ya sesi kita malam ni, sesi 40 dengan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Harian Quran Center, Datin Raja dan juga admin, juga tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai kelas kita pada sesi malam ni, sesi 40. Alhamdulillah kita berpeluang lagi menyambung siri tafsir ataupun siri asas i'rab dan terjemahan ayat-ayat Al-Quran, pemahaman harfiah dan juga pemahaman menyeluruh. Baik, pada sesi malam ni, sesi 40, kita nak bincang tentang ayat 22. Ayat 22 daripada surah Al-Baqarah. Minggu lepas dengan minggu lagi satu kita agak sibuk dengan perbincangan luar, iaitu doa berkaitan dengan ayat 23 surah Al-A'raf. Jadi minggu ni kita nak masuk balik perbincangan tentang ayat 22 dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Baik, ada beberapa isi yang dapat kita bincang dalam ayat 22 ni, tapi macam biasa kita akan bincang satu persatu. Ayat ni agak banyak juga perkataan dan pembincangannya itu sebenarnya hampir sama sebab kita bincang tentang asas-asas i'rab ataupun asas-asas bahasa. Jadi dia berdasarkan qawaid, dia berdasarkan kaedah. Jadi bentuknya akan ataupun syarah perkataan tu akan jadi lebih kurang lah. Cuma kita nak bincang daripada sudut nanti di ujung makna keseluruhan ayat. Okey, baik. Sebenarnya kalau kita lihat dalam tafsir At-Tabari, untuk maklumannya, tafsir At-Tabari dia sebut ayat 21 dan juga ayat 22. Kita kena tahu bahawa dalam ayat Quran ni, setiap ayat tu ataupun range ayat tu, misalnya ayat 21 sampai ayat 22, dia ada dia punya maudhu'i, ada dia punya tema dia. Dia punya kelompok ayat. Dikatakan bahawa ayat 21 dan juga ayat 22 ni dia fokus tentang cerita tentang perintah, perintah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga faktor-faktor ataupun kita kata awamil, faktor-faktor yang menuntut kepadanya, ataupun faktor-faktor yang membawa kepadanya. Jadi ini sebenarnya tema yang ada pada ayat 21 dan juga ayat 22. Perintah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga faktor untuk ataupun faktor yang menuntut kepadanya. Baik.
macam biasa kita akan bincang daripada awal. Okey, kalau kita lihat di awal ini, ya, dimulakan dengan allazi. Ya, cuba ulang dengan kita. Allazi ni apa dia punya makna? Okey, dia merupakan satu bentuk isim mausul. Ya, saya tunjukkan kejap dalam kategori isim. Okey, dia isim mausul, ya. Dia yang untuk kita kata berkait. Okey, dia untuk berkait, so at least mesti ada apa? Mesti ada yang, ya, terjemahan dia. Okey, mesti ada yang. Okey, ya, orang yang. Baik. Kita pun terjemah, ya, orang yang, ataupun sebenarnya dia ada yang lah sekurang-kurang, tapi di sini bukan orang. Sebab kenapa? Sebab ada perkataan ja'ala, ada perkataan lakumul arda. Jadi sebenarnya itu berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekurang-kurang dia mesti ada yang, tapi alladzi itu kita kata Allah yang lah, ya, ataupun dialah Allah yang, begitu. Okey. Kemudian ada perkataan ja'ala. Ya, lepas kita faham alladzi ni dia isim mausulnya, dia berkait, okey. Dan ada word ja'ala. Baik, ulang dengan kita kejap. Ja'ala ni dia pattern dia macam mana ataupun dia punya wazan. Okey, perkataannya hujungnya dia ada baris atas menandakan apa? Isim ke fi'il? Okey, dia more kepada fi'il. Fi'il apa? Madhi yang ada dhamir huwa. Ya. Kena recall baliklah. Okey, kena ulang balik. Okey. Apa beza ja'ala kan dengan khalaqah? Kan kita ada bincang sebelum ni. Kenapa kita perlu ke arah itu? Sebab biasanya tuan-tuan kalau yang belajar daripada sudut bahasa ni ataupun belajar tentang gaya bahasa Al-Quran, biasa tafsir akan terangkan apa perbezaan ayat bila guna ja'ala. Apa perbezaan ayat bila guna kalimah khalaqah. Kan, jadi kita akan bincang nanti, cuma ja'ala ni biasa maknanya apa? Okey, maknanya biasanya menjadikan. Menjadikan. Okey. Menjadikan. Baik. Lepas tu kita lihat dia ada syibih jumlah ataupun kita kata ada frasa, ya, iaitu lakumu. Okey, lakumu. Kita sharing dulu. Nanti kalau sempat saya akan respon kepada mungkin soalan daripada tuan-tuan lah. Okey, dalam kita punya message inbox. Okey. Lakumu. Okey, la ni haraf apa? Haraf jar. Ya, saya tahu tuan-tuan pun mengikuti kita punya nota-nota mingguan kita. Ya, boleh lihat pada nota pada sisi yang sebelum. Ya, kalau nak mudah tu boleh tanda sikitlah, ya, pada kita punya rujukan. Okey, la tu dia untuk, ya, ataupun bagi haraf jar. Kan, okey, kumu. Kumu ni apa nama dia? Ya, dia dhamir muttasil. Kan yang biasa kita dengar tu kum. Ya, kum. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam, dia ada makna kamu semua. Kan, okey. Sebenarnya asal kumu ni dia dhamir muttasil, kata ganti nama yang melekat, ya. Dia asalnya kum. Kan, begini. Tapi nak tanyalah sambil tu, okey. Nak tanya sambil tu, ya. Kita nak tanya kenapa digunakan la? Kan kita tahu yang haraf jar ini dia ada dua dia punya partikel, ya. Ada dua dia punya haraf, dia punya kata sendi, ya. Satu la, lagi satu li. Kan kenapa dia guna la? Kan bukan satu je, ya. Rasanya dalam ayat ni pun ada lakum, kan, ya. Ini lakum, kan, lakum pun sama, ya. Lillah, kan, dia ada kita nampaklah maksudnya ada lah, lepas tu ada li. Kan kenapa digunakan lakumu, ya? Lakumul arda dan lakum. Kenapa dia guna la? Kenapa dia guna lam baris atas? Kenapa dia tak sebut pada kumu, kamu tu, dengan kum tu dia tak sebut li, kan? Li kumu, masalahnya likum. Kenapa? Okey, baik. Yang nota tu nanti
saya cerita di hujung. Okey, alright. Apa tadi yang saya kata dengan tuan-tuan? Lah, kan lah. Kenapa digunakan lah ya? Kalau yang perasan ni tiga syibih jumlah ataupun three phrases tu kan kita nampak lakumu, ya lakum, lillah kan masing-masing dua guna la, satu diapit dengan li pula, masing-masing tahulah kenapa. Kan sebab la ini ya, dikatakan kalau digunakan la ya lakum, laka, lana, ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Kan contohnya. Ya digunakan la bila? La digunakan kalau melekat dengan dhamir. Okey. Buat yang nak dapatkan nota dan seumpamanya boleh nanti WhatsApp pada saya. Kita ada share message dalam grup Telegram tu. Dalam FB pun rasanya macam ada juga. Boleh WhatsApp lah. Okey, baik. Lakum ya. Maksudnya guna la kalau lekat dengan dhamir. So tu sebab guna la lah lakumu. Lakum sebab kum ni dia dhamir. Kan kum ni dia dhamir. Okey, dhamir ni kira pronouns lah ya. Saya ambil waktu sikit untuk mengulang sebab kita dah kadang-kadang terlalu jauh punya tajuk, jadi nak kena bincang juga ya, sebab banyak tajuk dah masuk nanti supaya seimbang lah. Okey, so dia dhamirkan. Ada pun yang lillah ni, okey, li ni ya lillah, fala taj'alu lillah kan dia ada li dengan kalimah Allah. Kan kat sini dia gunakan li. Fala taj'alu lillah. Kenapa? Sebab li ini digunakan bila? Kalau melekat dengan apa-apa isim ya, dengan apa-apa kata nama ya, tetapi selain dhamir. Kan lillah melekat dengan kalimah Allah ya, isim Allah lillah, lil alamin, lin nazirin, lisyayatin, kan ya, lil kafirin ya. Itu yang biasa yang kita nampaklah, penggunaan la haraf jar, penggunaan li haraf jar. Okey, ulang-ulang awal muhadarah kita malam ni. Okey. Lepas kita nampak macam tu, antara soalan nak ditanyakan juga, masing-masing boleh fikir dia punya penerangan, dia punya ijabah. Okey. Yang lakumu ini kita nampak lakum kan maksudnya asalnya kum lah ya, dia sukun ya. Tapi kenapa dibaca kat sini kan lakumul arda? Kan kenapa? Sebab di sini ada isu tentang apa? Isu tentang iltiqa as-sakinaini. Kan pertemuan apa? Pertemuan dua baris mati. Kan ya, kum baris mati ya. Al-arda ni dia pun kita nampak ada baris mati. Okey, jadi ada dua lah. Okey, ada dua. So kita kata dia tidak boleh, maka dihidupkan ya harik as-sakin al-awwal ya. Dia bariskan baris mati yang pertama ya. Mim ini sepatutnya dia lakum begini. Ya, tapi dia dua baris mati bertemu ya, lakum dengan awal al-ard, awal isim al-ard tu, maka tidak boleh, lalu dihidupkanlah ya mim baris mati itu ataupun as-sakin al-awwal ya, baris mati yang pertama dengan baris depan lakumu. Ya, ini kalau berdasarkan kita punya qiraat yang biasalah, iaitu qiraat Hafs ibn Asim kan, dia punya qawaid begitu. Okey. Jadi kita dapat tapaulah, maksudnya lakum ini maknanya syibih jumlah itu, frasa itu bermaksud untuk kamu semua kan, ataupun bagi kamu semua. Jadi bila kita belajar bahasa Arab ni tuan-tuan, bila kita baca Quran tu kita tak ada kita kata bergantung penuh lah pada terjemahan kan. At least kita ada juga skill ataupun kita punya maharatul lughah kita punya kemahiran bahasa kita cuba nak faham kata Quran tu. Kalau mungkin kurang jelas, mula-mula kita cuba dulu muhawalah kita, dan kalau mungkin kita kurang jelas ataupun kita tak pasti, kita nak akidkan, kita cek pada tafsir kan, pada terjemahan. Okey, barulah kita punya bacaan Quran tu lebih berfokus, dan bila kita hafal Quran tu dia lebih kita kata ada zauq. Maksudnya kita hafal Quran
dengan ada terjemahan, dengan ada kefahaman, kan ayat pun kita senang nak ingat, kita nak murajaah pun mudah, ya, kita dapat nampaklah setiap kata punya terjemahan secara umum. Okey, baik. Allah yang menjadikan bagi kamu, okey. Bagi kamu ni maksudnya manusia lah ya, annasu ajma'in ya. Okey, annasu ajma'un. Baik. Menjadikan bagi kamu semua manusia al-arda ya. Kita kata al-arda maksudnya okey, al-arda ni dia punya makna bumi lah. Okey, bumi. Okey, bumi. Okey, bumi. Ya, bumi. Okey, bumi. Kemudian apa? Firasha ya. Firasha. Firash ini kalau orang Arab ya sebut firash ni dia sarir, makna dia punya makna yang muasirah dia. Dia punya makna yang moden, katil, bed. Tapi di sini dikatakan apa? Bumi itulah ya dijadikan sebagai hamparan, ya, sebagai hamparan. Maknanya banyak tafsir disebut bila Allah Subhanahu Wa Taala kata ya pada kita, Allah jadikan bumi ini sebagai satu hamparan. Hamparan firasha ni dipunya maksudnya tempat ya untuk kita maksudnya bertenang ya, tempat untuk kita tinggal, untuk kita berehat ya, itulah makna. Okey, yang ada di sebalik perkataan firasha ya, iaitu terjemahannya biasa diterjemahkan kepada hamparan. Okey, maksudnya tempat yang selesa, tempat yang baik untuk didiami, untuk dihuni. Kan kiranya bumi lah ya, tanah itu. Okey. Baik, dalam terjemahan dia tulis ya menjadikan bumi sebagai hamparan ya, sebagai tempat untuk kita mudah berjalan, kan, tempat untuk kita hidup ya dengan baik ya. Itu dia punya maksud daripada rangkai kata al-arda firasha ya. Bumi itu Allah jadikan terhampar ya sebagai tempat untuk berpijak ya, sebagai tempat untuk manusia itu hidup. Itulah makna dia. Okey ya. Ada terjemahan dia tulis sebagai tempat, sebagai satu pijakan bumi ni ya, tempat manusia berpijak ni maksudnya manusia hidup agar manusia dapat menetap di atasnya. Kan. Okey. Baik. Jadi itu penerangan tentang bumi, cuma kena difikir-fikirkannya dia punya jawapan ya. Dia punya jawapan. Baik. Ya, okey. Ya, dia punya jawapan. Baik. Fikirkan dia punya jawapan apa? Tadi kita sebut ya, bila tadi lakumu ni bila dua baris mati bertemu, maka dihidupkan baris mati pertama dengan baris depan, kan ya, lakumu. Okey, kemudian kita nak tahu, boleh tak kongsi sikit al-arda ni maknanya bumi, kan, dia mansub ya. Kemudian fatah ya di hujung daripada sudut sinteks dia ataupun nahwu dia. Ya, firashan pun mansub ya, fatah. Kenapa dia dua-dua tu dia kemap? Ya. Dia datang mansub kan lepas daripada ja'ala tu. Kenapa dua-dua datang mansub? Mungkin ada yang nak kongsi jawapan sebelum kita berikan jawapan sebenar dia. Kan apa dia punya sebab, apa dia punya alasan. Okey, dalam ayat ini. Okey. Alright, saya kongsikan kejap. Okey. Baik, ada yang kongsi jawapan. Okey. Maf'ulun bih. Okey. Maf'ulun bih al-awwal, maf'ulun bih al-thani. Kan, okey. Maksudnya ada kaitan tentang objek lah. Ya, ini kena pegang dalam kaedah nahwu ataupun ulama tafsir juga ada menyebut, dan sebahagian ba'd kutubin nahwi pun ada juga berikan point, dikatakan apa?
Kalau verb, kita tahu ja'ala ni kata akar kan, dia basic wordnya, dia root words, fi'il madhi, menjadikan, dia biasanya maf'ulun bih, ya, objek, sebab verb ni dia mesti ada objek dia. Akan belajar Al-Quran kan, Al-Qur'ana. Okey, contoh dia. Jadi maf'ulun bih, ya, objek bagi kata ja'ala, ya, biasanya apa? Okey, biasanya bukanlah kata wajib, bergantung kepada konteks jugalah. Ya, biasanya dia ada dua maf'ul bih. Okey. Ya, baik. Ada dua maf'ul bih. Okey. Satu apa? Satu jadikan apa? Ya, satu jadikan apa? Tapi depends jugalah. Dia bergantung kepada ayat juga. That's why saya kata lazim. Kita kata fi kathiril ahyan, dalam kebanyakan situasi. Satu, jadikan apa. Kedua, jadikan apa tu sebagai apa. Okay, sebagai apa. Perasan tak kalau bahasa Melayu pun dia macam tu. Kan kalau contoh kita sebut jadikan, dia menjadikan jadikan apa? Okey, buku. So buku tu objek pertama, maf'ulun bih al-awwal kan. Jadikan buku tu sebagai apa, ya? Buku tu sebagai hadiah, kan. Sebagai apa? Jadi sebagai apa tu hadiah itu MB yang kedua. Kan dia macam tu. Dalam Al-Quran. Ya, bukanlah semua tempat, tapi kita boleh kata pada kebanyakan ayat jugalah sebenarnya. Ya, dia juga bergantung kepada konteks ayat. Okey. Baik. Jadi sebelum kita bincang jauh-jauh semua tu, okey, nak tanya sikitlah, ya. Ja'ala ni tadi maknanya menjadikan, ya. Menjadikan ni biasanya dia peringkat yang kedua. Mula-mula dia menciptakan, marhalah ula, the first punya step dia khalaqa, dia create, menciptakan. Bila Tuhan sebut menjadikan, ya, bila Tuhan sebut menjadikan, itu dia marhalah thaniya, dia peringkat yang kedua. Menjadikan, dia nak cerita suatu benda tu dah ada, dijadikan kepada bentuk yang macam mana, dijadikan kepada fungsi yang lain macam mana. Biasa ja'ala ni dia peringkat yang kedua, marhalah thaniyah, sebab dia jadi, maksudnya benda tu dah ada tapi dijadikan benda tu kepada tujuan apa, kepada fungsi apa. Itu yang nak diceritakan sekarang. Kan nak diceritakan bumi tu jadikan untuk apa, kan. As-sama untuk apa tujuan dia, kan macam tu. Tu sebab guna ja'ala, tak digunakan khalaqa, sebab fokus sekarang nak cerita tentang bumi dijadikan Tuhan untuk tujuan apa, kan, untuk fungsi apa, untuk bentuk yang macam mana, firasha, kan. Okey, that's why guna ja'ala, dia punya tanasub ataupun dia punya kesesuaian kata tu. Okey. Kemudian kita nak tahu juga bila bincang ja'ala, okey, bila bincang ja'ala, fi'il ni biasa ada apa? Okey, fi'il biasanya mesti ada fa'il, kan, ada fa'il, ya, ada pelaku, ya, ada pelaku dia. Okey, ni jangan lupa, dan juga ada maf'ul bih, ya, dia punya objek. Okey, fa'il biasa caranya macam mana? Okey, biasa fa'il dia punya cara saya share kejap pada modul ni. Okey. Alright. Saya share kejap Oh, mana nak ulang sikit ni sebab dah 2 kali muhadharah kita. 2 kali kita punya halqah, kita punya siri, kita stop bincang ayat, kan. Maksudnya kita luar daripada Al-Baqarah punya surah. Tapi syarahnya tu lebih kurang je. Okey, fa'il. Okey, fa'il ni, ya. Okey, dia ada 2, kan. Ya. Kalau fa'il tu dia ada sama ada apa? Sama ada isim marfu', ya, kata nama yang ujungnya dhammah, kita ulang sebentar, ataupun dhamir yang tersembunyi. Hari ni
kita ulang je dengan tuan-tuan. Tapi berpuluh tajuk sebenarnya kalau perhati betul-betul tu. Sebab dah kita dah masuk halqah yang ke-40 ni, siri yang ke-40. Jadi banyak yang tajuk-tajuk yang kita nak kena tengok balik. Okey, jadi dia kata apa, kalau fi'il tu, fa'il dia ada huwahiyah, dhamir dia ada huwahiyah, fa'il biasanya bentuk dia bentuk isim marfu' kan, kata nama yang hujungnya dia dhammah, ya. Tapi bila kita lihat pada kalimah ja'ala ni, dia memang ada huwa kan, sebab madhi dia hujung baris atas ada huwa lah. Okey, bila kita kata macam tu, sepatutnya kita nak tahulah fa'il siapa yang menjadikan. Masing-masing dah tahu, tapi daripada sudut nahu dia kan, mana word dia. So kita pun lihat di sini tak ada pun isim marfu' dia. Kan isim marfu' tu tak ada. Meskipun dia ja'ala ni dia fi'il ada huwa, ya, tapi sebab isim marfu' tu tak ada, okey, tak ada, maka kita kata dia akan bentuk apa, dia punya fa'il. Okey, fa'ilnya akan bentuk dhamir yang mustatir, dhamir tersembunyi. Maksudnya ambil fi'il tu, ambil fi'il verb tu, ambil dhamir dakhil dia ataupun dalam dia, kita kelaskan dhamir tu sebagai fa'il, pelaku untuk action tu, pelaku untuk verb tu. Kan, jadi ja'ala ni menjadikan, siapa yang menjadikan? Masing-masing tahu Allah Azza wa Jal, kan? Daripada sudut nahu dia, mana fa'il dia? Iaitulah dhamir tersembunyikan, dhamir mustatir. Apa dhamir mustatir dalam ja'ala? Tak lain tak bukan mestilah huwa, ya. Saya pesan buat yang baru ataupun yang rasa asing dengan word fa'il, dengan terms, dengan mustalah lughawi yang kita belajar, ya, fa'il, maf'ulun bi, apa semua tu, fi'il, kena follow kita punya daripada al-halqah al-ula, daripada the first kita punya episod. Semua ada dalam grup Telegram dengan dalam YouTube. Setiap siri tu ada nota khas. Siri pertama ada nota dia, siri kedua ada. Nota dia tuan-tuan boleh dapatkan daripada saya lah. Info kita ada masuk dalam grup Telegram. Kalau YouTube pun boleh follow siri tu. Ya, okey. Daripada YouTube Puan Lina Sanad. Okey, search Lina Sanad, nanti nampak ada kelas i'rab. Tengok aje video tu. Okey, baik. Bila kita kata huwa, dia Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan. Jadi kita terus ingat. Tadi Ustaz kata macam bila ja'ala ada dua MB kan, ada dua objek. Satu apa? Satu menjadikan apa? Kan satu menjadikan apa? Nak tanya sikit. Biasa kalau maf'ulun bih ni, tuan-tuan, objek ni, apa dia punya hukum? Kita tahu setiap kalimah ni ada dia punya hukmul i'rab, kan, sama ada dia mansub ke, dia marfu' ke, kan. Bila kita nak cari MB, objek, word itu yang MB objek tu mesti hukum dia apa? Daripada sudut i'rab dia. Okey, dia mestilah apa? Dia mestilah mansub, ya. Dia hujungnya kena baris atas lah, biasanya dia fathah. Ya, contoh kita nampak kan, perkataan tu dia baris atas, mansub fathah, ada kena dengan fi'il, maksudnya itu kemungkinan besar dia maf'ulun bih lah, dia objek. Okay, jadi kita pun lihatkan, ya, kita nak tahu jawapan kenapa al-arda dengan firasha yang dua-dua dia mansub. Kan kita pun cari kan, Allah jadikan apa? Jadikan al-arda lah. Kan apa maksud al-arda tadi? Bumi kan, earth, ya, bumi. Okey, itu sebab saya pesan, perasan tak kalau kita ni ada ilmu nahwu sikit, bila tuan-tuan hafal ayat Quran tu kan, kita hafal, ya, allazi ja'ala lakumul ard, kita terbayang ni lakumu, ustaz dia bincang, ya, lakumu, al-arda tu dia mansub, MB kita, itu yang memudahkan kita faham perkataan Quran, itu yang memudahkan kita untuk menghafal, dan hafalan tu tak mudah kita tertukar sebab kita faham apa word yang kita hafal. Ya, mungkin sebelum ni kita hafal tapi kita mungkin kurang daripada sudut kefahaman ataupun kita kurang asas bahasanya. Tapi saya rasa bila kita menghafal Quran, kita ada asas, di situ ada bantuan kepada kita.
Maksudnya itu yang mendorong kita untuk menguatkan kita punya hifzil ayat, kita punya hafalan ayat. Sebab kita faham apa yang kita hafal. Ya, okey. Allah jadikan bumi al-ardah. That's why dia mansub ya, fatah. Kan. Okey. Allah jadikan bumi itu sebagai apa? Sebagai apa ini jadi maf'ulun bi yang kedua ya. Tadi satu kita kata maf'ulun bi pertama ya. Al-ardah. Al-ardah. Okey, maf'ulun bi yang kedua apa? Jadikan al-ardah akan bumi itu ya, akan bumi itu sebagai apa? Sebagai firasha, kan, sebagai hamparan. Okey, sebagai hamparan. Okey. Ya. Saya pesan juga dengan tuan-tuan, kalau boleh lah ya. Kalau boleh sharekan kita punya muhadarah ataupun kita punya program asas i'rab ni, kelas asas i'rab ni, asasul i'rab al-Quran ni, kepada kawan-kawan yang mungkin kawan-kawan kita kelas tajwid ke, kelas qiraah ke, kita punya talaqi tafsir ke, share pada mereka. Sebab kita Harish Qiraat Center, anjuran Harish Qiraat Center ni, okey, buka kelas percuma untuk tuan-tuan. Jadi ambil peluang. Kan kita setiap hari Rabu pukul 8 kita live lah. Jadi boleh ikut. Kita dah masuk siri ke-40 dah. Ada juga yang WhatsApp saya kan, yang baru join ya. Jadi saya galakkanlah untuk tuan-tuan kongsi-kongsi ya, kita punya info tentang muhadarah mingguan kita ya. Okey. Jadi jadikan apa ya, jadikan bumi itu sebagai apa? Sebagai firasha ya, sebagai hamparan, sebagai satu tempat yang untuk kita berpijak, untuk kita boleh hidup, untuk kita boleh berjalan. Kan. That's why dua-dua kalimah tu dia datang mansub. Jadi nampak bila kita ada asal i'rab, kita terbayang allazi ja'ala lakumul arda, mansub firasha ni tadi ada bincang dah objek, makna dia. Kita nak hafal pun ada, memudahkan kita lah untuk menghafal perkataan dan juga memahamkan perkataan tu tanpa kita bergantung penuh dengan terjemahan. Macam tu. Okey, baik. Satu cerita dah habis, okey, ataupun satu dia punya kita kata dia punya apa? Dia punya kisah tu dah kita lengkapkan. Okey. Kemudian was-samaa binaa. Ya, was-samaa binaa. Okey, ini kena dengar baik-baik. Okey. Ni saya terjemahkannya tadi, allazi, dia Allah ya, ataupun dia Allah yang telah menjadikan ya, sebab ja'alani madhi, so past tense ya, telah menjadikan ya, untuk kamu ya, ataupun bagi kamu bumi ya, sebagai satu hamparan ya, satu tempat bagi manusia untuk berpijak dan hidup di bumi inilah. Okey, baik. Di dunia ni. Okey. Allah sebut ya, ja'ala lakumul arda firasha. Lepas tu biasa dah sebut tentang al-ard ya, mesti cerita tentang as-sama akan was-sama. Okey, ada wah. Was-sama, wa satu, wa ni haraf apa? Haraf dan, kalau boleh ulang dengan kita ya, tengok balik nota, cek balik pada kita punya nota-nota sebelum. Okey. Was-sama abinaa. Dan dah kalau bumi ni Allah jadikan sebagai hamparan langit. Okey, langit ini ya, was-sama, sama itu langit ya. Dan langit pula ya, Allah jadikan sebagai apa? Sebagai binaan ya. Binaan ini cakap Melayu jugalah ya, bina ya. Binaan ya. Dalam terjemahan dia biasa terjemahkan apa? Dia biasa terjemahkan kepada kita ya. Dia biasa terjemahkan kepada kita ya. Kalau yang was-samaa binaa ni ya, binaan tu dia biasa terjemahkan atap ya, atap ya, begitulah. Dalam terjemahan yang biasanya diberikan erti yang begitu ya. Binaan itu cakap Melayu, ada hampir dengan kata Melayu binaan.
ya, tapi di sini diterjemahkan kepada atap lah, okey, bumbung macam itulah. Okey, kenapa dikatakan begitu ya? As-sama abina'a, ya, langit itu sebagai atapnya. Okey, saya kongsikan kejap ayat 22. Okey. Ya. Langit itu sebagai atap. Tu pun kena fikir-fikir tu, ya. Kenapa dia masih lagi dia mutatalia, ya, dia berturut, ya, al-kalimatan, ya, dua kalimah yang mansubatan. Kita kata dua-dua dia mansub. Apa sebabnya? Berturut, ya. Al-arda firasha dan wasama abinaan, kan, wasama abinaa. Kenapa dia jadi macam tu? Okey, boleh kongsikan jawapan dia, ya. Okey, dalam tafsir Zubdat Tafsir dia sebut apa? Bila Allah menyebut, ya, wasama abinaa, ya, dan langit itu Allah jadikan sebagai atap, ya, yakni seperti kubah, ya, seperti atap rumah. Macam mana atap rumah kita, kan, tuan-tuan, ya, maksudnya kan, ada atapnya, kan, begitulah, ya, ada kubahnya, ya, begitu. Okey, ya, okey. Maksudnya apa? Bila disebut wasama abinaa ni, atap tu maksudnya atap ataupun kubah yang kukuh, ya, sehingga tidak jatuh, kan, ya, sehingga tidak jatuh menimpa bumi. Ada ayat lain yang Tuhan kata apa? Okey, as-sama ni, ya, langit ini, okey, kita akan dapat lihat dia tegak begitu tanpa ada tiang, kan, bi ghairi amadin tarawunaha, kan, tanpa ada tiang yang dapat kamu lihat, ya. Dia langit gitu je, kan, tapi dia terpasak kuat, kan, ya. Itu yang disebut sebagai binaa, ya, satu kubah ataupun atap yang kukuh, ya, sehingga tidak jatuh, ya, menimpa kita, menimpa bumi ni, ya, tak jatuh, dia kukuh, ya. Baik, ada dah dapat jawapannya kenapa kalimah as-samaa, langit, kenapa kalimah binaan, dua-dua isim ini, ya, dia datang dengan mansub. Yang pasti jangan lupalah, ya, kalau firasyan ini binaan dia tanwin, kan, ya, firasyan binaan tu dia tanwin. Sebab kenapa? Sebab tak ada alif lam, so kena tanwin lah, kan, macam al-ardu ada alif lam, so hujung tak boleh tanwin, al-arda, ya, was-samaa, as-samaa. Kalau firasyan binaan tak ada alif lam, so hujung kena tanwin, kan, secara asasnya macam itulah. Okey, baik. Kerana dia melibatkan apa? Okey, melibatkan just follow, ya, tatabu', melibatkan ma'tuf, tawabi'. Baik, terima kasih pada tuan-tuan yang berkongsi jawapan. Betul. Ya, macam mana kita boleh pergi kepada tajuk ma'tuf tu, ya? Macam mana kita boleh pergi kepada tajuk tawabi', kan, kepada tajuk tabi'. Sebenarnya ada isu apa ataupun ada apa faktor yang boleh kita kata as-samaa tu dia mansub fathah dan juga binaan tu dia mansub fathah sebab ada tawabi', kan, apa dia punya pemula dia, ya? Sebenarnya ada haraf ataf wa, kan, ada haraf ataf wa, kan, kita tahu, ya. Bila ada wa, okey, bila ada wa, maka rangkai kata, ya, ataupun word-word yang selepasnya, ya, kata-kata yang selepasnya itu akan berfungsi sebagai ma'tuf. Ma'tuf ni apa maknanya? Ma'tuf ini bermaksud perkataan-perkataan ataupun kata yang kemap, yang datang lepas daripada haraf ataf. Sambungannya, ataf tu sambungan. Ada wa. Contoh haraf ma'tufnya apa sekarang? Ya, samaa, kan, ya, as-samaa, ya, as-samaa dengan binaa. Maksudnya ada dua ma'tuf lah. Satu as-samaa, ya, ma'tuf al-awwal ke, kan, ma'tuf pertama, ya, langit, binaan, ya, binaan atap ataupun kubah, ma'tuf al-thani, kan, ma'tuf yang kedua. Kan, bila kita sebut ma'tuf ni, dia ada ciri apa? Dia mesti ada ciri tawabi', kan, dia mesti ada ciri just follow, ya, diikut je. Ya, bila tuan-tuan akan nampak, ya, bila
bila kita kata dia ada haraf ataf, contoh ada wa, lepas ni ada beberapa word, maka word itu dia akan i'rabnya ma'tuf. Ma'tuf ni perkataan yang lepas haraf ataf. Ma'tuf ni menyebabkan apa? Ma'tuf ni dia ada ciri tawabi'. Maksudnya perkataan yang lepas haraf ataf tu, lepas wa tu, macam contoh firasha, as-samaa, langit, dan juga kita kata bina'a, atap, word as-samaa ma'tuf al-awwal, ma'tuf pertama, dan juga binaan ma'tuf yang kedua, as-tsani. Dua-dua tu ada ciri tawabi'. Maksudnya word as-samaa hujungnya dia fathah, dan juga binaan hujungnya dia fathah mansub. Sebab apa? Sebab dia ma'tuf tawabi'. Tawabi' maksud dia just follow. Diikut je. Diikut baris hujung, diikut baris akhir, baris hujung, baris akhir, kata yang sebelumnya. Tapi dia mesti follow yang samalah. Maksudnya sama macam mana? Kalau contoh sekarang ni as-samaa dia ma'tuf tawabi' kan? As-samaa dia langit, okey, dia punya masuk langit, dia ma'tuf tawabi', okey, dia just follow, as-samaa ni dia ada alif lam, kan dia ada alif lam, so dia mestilah follow apa? Takkanlah dia follow yang word firashan, dia mestilah follow yang sebelum juga, iaitu perkataan al-arda yang ada alif lam juga. Dia macam tu. Maknanya kita kena faham maksud ma'tuf apa. Ma'tuf tu ada ciri tawabi', just follow, dia akan follow baris hujung kata yang sebelumnya. Tapi kena follow yang samalah. Kalau ada perkataan yang ma'tuf tu, perkataan yang tawabi' itu dia ada alif lam, kan? Contoh macam as-samaa ada alif lam. Takkanlah dia follow firashan yang sebelum. Firashan hamparan dia tak ada alif lam. Dia mestilah follow al-arda. Al-arda dia baris atas kan? Mansub fathah. Itu yang as-samaa pun mansub fathah. Ini memudahkan kita apa? Ini memudahkan kita untuk fokus kepada pembacaan ayat Quran dan faham. Was-samaa, ada kaitan dengan al-arda. Kan al-arda bumi, as-samaa langit, kan. Okey, lepas tu apa? Tentulah yang binaan ini, okey, tentulah yang kalimah binaan ini, atap ataupun kita kata kubah, binaan atap ataupun kubah, dia mansub, mansub bil fathah. Kenapa dia mansub bil fathah? Sebab dia ma'tuf juga, perkataan yang lepas daripada haraf ataf wa, binaan, tapi binaan tu ma'tuf yang kedua, dia juga mansub baris atas. Sebab kenapa? Binaan tu follow yang mana? Okey, binaan tu dia follow yang mana, tuan-tuan? Kita akan kata binaan ni sebab dia ma'tuf yang kedua, ma'tuf athani, dia juga mansub, dia tanwin, so mestilah dia tawabi', dia follow sebelum pun yang ada tanwin lah. Dia punya qawaid macam tu. Tentulah binaan follow yang mana? Kata binaan follow firashan. Nampak dia ada arba'u kalimat mutataliyah, 4 kalimah yang berturut, kulluha mansub bil fathah. Kan semua mansub dengan baris atas. Al-arda bumi, firashan sebagai hamparan. Allah kata apa lagi? Was-samaa, dan langit pula Allah cerita, binaan sebagai atap, sebagai kubah, yang mana dia tertegak kuat, yang tidak menghempak bumi. Itu maksud dia. Jadi tuan-tuan boleh fikirlah, bila kita mentadabbur daripada sudut lughawi, daripada sudut bahasa, kita akan lebih berfokus pada bacaan kita. Maksudnya bila kita baca ayat Quran, kita baca tu dengan kefahaman. Kita tak
bergantung penuh sangat dengan terjemahan. Kita boleh gerakkan. Kita nampak allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa. Terbayang as-samaa tu dia mansub, ya, binaa mansub tawabi. Sebab bila ada maklumat i'rab, maklumat nahwu, sorof untuk kata tu, daripada situ kita dia mengilhamkan makna kepada kita, kan, dia menimbulkan makna. Jadi memudahkan kita untuk faham dan memudahkan kita untuk menghafal juga perkataan-perkataan tu. Yang lebih utama tu fahamlah ayat. Kan, allazi maknanya apa? Jumpa ja'ala lepas ni macam mana? Jumpa lakumu, lakumu ke laka ke lana ke, bentuk tu lebih kurang. Jadi makna pun dapat kita sesuaikan. Ya? Okey. Itu yang kedua punya penerangan. Okey, baik. Lepas tu apa? Okey, lepas tu wa anzala minas sama'i ma'an. Rasanya tak sempat nak bincang sampai hujung ni, tapi kita cubalah, ya, kita lalukan setakat yang termampulah, ya, untuk kelas malam ni. Sebab nanti di hujung nak kongsi untuk Q&A, kan, nak kongsi untuk ada soal jawab sikit. Okey. Baik. Apa lagi yang dapat kita bincang? Okey, lepas tu ada wa anzala, ya, wa anzala. Okey. Ada waw, ya. Wa haraf ataf dan, haraf ataf dan. Okey. Anzala. Nak tanya sikit, anzala tu dia sama tak macam mana yang kita nampak ja'ala? Sama ni maksud saya dia punya pattern, ya, dia punya pattern dia. Kan maknanya pattern dia tu macam mana, kan, jenis perkataan macam mana, ya, anzala. Dan biasa kan kita bincang. Okey, baik. Okey, sama kan dia punya pattern macam ni. Saya tunjukkan kejap kot pada kita ulang-ulang nota-nota kita lah, ya, kita punya penerangan yang ini. Okey, pattern dia kosong. Ja'ala masuk sini, anzala pun masuk sini. Dia madhi, ya, hujung baris atas dia ada telah, ya, dia ada huwa dalam dia kata akar. Okay, dia ada huwa, dia madhi, dia past tense, ya, begitu. Okey, so itu maklum yang kita dapat lah. Anzala tu, ya, pattern kosong, hujung baris atas ada huwa, dan dia dia fi'il madhi, kata akar. Okey, kalau kita lihat pada dia punya pattern di sini, okey, pada pattern ni agak-agak dia masuk ataupun pada wazan ni, maaf, dia masuk wazan yang mana agak-agaknya, tuan-tuan? Boleh tak pick satu daripada kita punya jadual ni, ya? Agak-agak dia masuk yang mana? Kan, pada rakam yang banyak-banyak punya wazan ni, dia masuk pada soft yang rakam yang keberapa? Kan kita lihat di sini. Tentulah dia kita fokus pada yang madhi ni lah. Okey, dia masuk pada mana perkataan yang, ya, anzala ini, ya, dia kata akar yang mana pattern dia nombor berapa? Okey, nombor 2 ni, kan, af'ala ni. Jadi kena biasakan begitulah. Bila pattern macam tu, ya, bila pattern sebegini af'ala, maknanya bila kita sebut af'ala, ya, af'ala, so akan dapat anzala. Ya. Lepas tu juga akan dapat apa? Di sini, ya, fa'akhraja. Nampak tak di sini? Fa'akhraja. Tu yang saya pesan buat yang baru dengar, kena ikut dari siri pertama. Sebab ini kita mengulang tajuk-tajuk yang asal sebenarnya. Tak ada yang baru pun. Kaedah tu dia sama, tapi kita aplikasi pada perkataan yang berbeza-beza. Kan? Contoh apa? Kita dah nampak hari ni, ya, ja'ala menjadikannya, anzala, akhraja. Terlalu banyak fi'il madhi, ya, yang past tense, yang katakah, ujung baris atas ada huwa. Word-word ni jangan pelik, boleh jumpa terus dalam kamus lah. Ya, kita tengok kamus, kita jumpa. Lepas tu kita tanya. Anzala ni maknanya ... dan akhraja ada lagi satu huruf. Sebab fa akhraja ni dia dua. Fa satu, akhraja satu. Anzala dengan akhraja, okey, sama tak dia punya pattern dia ataupun dia punya wazan dia? Dua-dua sama. Kan ini bunyi ni. Arab ni setiap perkataan tu ada dia punya bunyi. Tuan-tuan, ya. Bila perkataan Arab yang berdasarkan wazan af'ala,
af'ala. Maka akan timbul word apa? Word af'ala, anzala. Kan anzala, akhraja, ya, akhrajal mar'a, ya, anzala rasulahu, ya, contohlah. Okey. Anzala kitabahu, ya, contoh. Jadi bila perkataan bila fi'il madhi kata aka dia punya pattern dia af'ala, ya, yang wazan nombor 2, ya, dia melibatkan wazan nombor 2, maka terjemahan yang wajib mesti ada apa? Dia mesti ada terjemahan apa? Imbuhan dia me, okay, me dengan kan. Okay, me dengan kan. Betul tak? Okay, me dengan kan. Okay, ini terlalu basic lah. Okay, kita ulang-ulang je. Okay, me dengan kan. Nak tanya, biasa tak dengar perkataan anzala? Melayu ni kalau kita dalam kalender tu pun ada kan cuti peristiwa kan, peristiwa nuzul, ya, yang kita biasa dengar nuzul. Kan nuzul Quran. Samalah tu nuzul, ya. Dia punya word tu lebih kurang lah nuzul. Kan apa maksud nuzul? Tu turun. Anzala takkan nak kata turun juga kot. Kan sebab tadi kan tahu bila bunyi af'ala, ya, anzala mesti ada me dengan kan. Menurunkan. Okay, saya tunjukkan dalam terjemahan lah ringkas, ya. Ini sebagai nak kita nampaklah sikit, ya, ulang-ulang je. Ulang-ulang tajuk tu biar yang asas tu ibu ayah boleh nampaklah dia punya kita punya pemahaman tu semakin membaiklah, maksudnya kita nampakkan dia punya bentuk dia, ya, begitu. Okey, nampak tak di sini, ya? Okey, dia sebut apa? Kalau boleh jangan tengok yang lain sangat. Okey, anzala di sini kan. Okey, menurunkan, nampak, menurunkan. Ada me dengan kan. Okey, alright, ya, menurunkan. Okey, menurunkan. Jadi akhraja ni pun sama juga. Saya cerita terus kot, sebab itu dia tak ada apa sangat. Sebenarnya yang banyak tajuk tu banyak, berpuluh tajuk saya nampak sekarang ni saya dah kongsi. Kebanyakannya tajuk-tajuk asas. Ya, tajuk asas, tapi kena betul-betul peganglah, sebab bila kita masuk tajuk baru, asas tu dia kita punya pokok ataupun basic kita untuk kita bincang tajuk-tajuk yang lebih advance, ya. Okey, akhraja. Akhraja biasa tak tuan-tuan dengar khuruj ke kan, khuruj, ya. Ataupun makhraj, kan kalau yang kita kelas tadi kita biasa dengarlah makhraj, kan. Samalah tu, ya. Akarnya apa? Akar dia kharaja. Kalau kharaja ni keluar, kan keluar. Kalau akhraja sebab akhraja tu bunyi apa? Bunyi af'ala. Sebut af'ala dapatlah terbitlah perkataan akhraja. Okey. Keluar dia mesti ada me dengan kan. Sebab perkataan tu dia dah ada bunyi af'ala, so dia akan jadi maknanya mengeluarkan ke, ya, ataupun menghasilkan ke, ya. Cuba tengok pada terjemahan ni dia tulis apa, ya, nampak tak? Me dengan kan, dia terjemahkan menghasilkan. Mungkin terjemahan tuan-tuan dia tulis mengeluarkan ke, menimbulkan ke, dia mesti ada me dengan kan. Ini standard lah, ya, memang biasa dah kita bincangkan bahagian itu yang biasa kita bincang. Kalau perkata Arab dia bunyi fi'il dia af'ala, ada me dengan kan. Okey, baik. Banyak ulang sebenarnya, tak ada yang lain pun. Jadi memudahkan kita lah, ya. Okey, wa anzala, ya, dan dia Allah Subhanahu Wa Taala, sebab anzala akhraja dia tetap ada huwa, kan, sebab madhi yang ujung baris atas mesti ada huwa. Basic dia Allah Subhanahu Wa Taala, ya, telah menurunkan, ya. Menurunkan apa? Bila sebut apa ni kita terlintas apa? Bila sebut, ya, apa-apa kata kerja, ya, apa-apa kata kerja yang dikaitkan, ya. Okey, apa-apa kata kerja yang apa-apa verb yang dikaitkan dengan apa?
Kan belajar apa ya, Al-Qur'ana ya, belajar tajwid, at-tajwidah, kan bila apa-apa verb dikaitkan dengan apa, maka apa ni berkaitan benda apa, maf'ul, maf'ul bi, kan ya, objek, kan ya, yang kena buat ataupun mangsa ya. MB tadi kita dah ulang, dia mesti bentuk mansub. Okey, kat sini mana agak-agaknya sebenarnya dia punya perkataan dia. Kita cuba tengoklah pada ayat Quran ni. Kan tadi kita dah tahu, kan saya tunjuk sikitlah ya. Kejap, saya tunjukkan pada ni, pada ayat Quran ni, ayat 22 ya. Okey, Isnan wa Ishrun. Okey. Ni tuan-tuan bayangkan kita punya apa? Orang kata kita baca Quran tu lah tanpa kita tengok terjemahan sangat kan. Kita dah tahu tadi kan ya. Wadanya anzala ya, dia Allah menurunkannya minas sama ya, dari langit ya, daripada langit, dari langit, turunkan apa? Ma'an. Jadi mana dia punya maf'ulun bih kan, mana dia punya objek, turunkan apa? Turunkan, okey, kita kena cari perkataan yang mansub lah, iaitu ma'an. Itu sebab dia mansub. Orang yang belajar bahasa, dia akan nampak value baris tu. Betul tak? Orang yang belajar bahasa ni, dia akan nampak perkataan tu as-samai di baris bawah apa? Kekuatan baris tu, ma'an. Kenapa baca ma'an? Ya? Air. Ma'an ni air, maksudnya hujan. Kenapa tak baca ma'un? Ya? Ma'in. Kan? Tempat lain boleh ma'un, ma'in. Maksudnya kita sendiri yang tahu. Kan kaitan ma'an tu air hujannya, dia ada kena mengena dengan verb anzala, ya, menurunkan. Itu sebab dia kena mansub. Bukankah itu memudahkan hafalan kita, memudahkan pemahaman kita pada perkataan tu. Kita nak tasmik pun, kita nak murojaah pun, cepat je. Tuan-tuan, kita dapat nampak kaitan perkataan tu. Okey, baik, ma'an dia mansub. Okey, okey. Sebenarnya tak nak sangat, ataupun bagi saya tak perlu sangat mengulang-ulang begini sebab dah banyak tadi kita bincang. Yang pentingnya di hujung ni, tapi kita biarkan dululah. Okey, baik. Wa anzala minas sama'i ma'an ya, dan dia Allah telah menurunkan dari langit ya, dari langit itu ya, air ya, ataupun hujan. Okey, lepas tu apa? Fa akhraja ya, ada fa. Fa ni haruf ataf. Okey, lalu ya, lalu. Okay, lalu. Okey. Lalu akhraja. Tadi camkan akhraja. Apa makna full akhraja? Boleh kongsikan tak tuan-tuan? Makna full akhraja tu apa? Apa dia punya makna kamilah ya untuk, ataupun tarjamah kamilah untuk kalimah akhraja ni? Okey, dia Allah Subhanahu Wa Taala ya, ada huwa, akhraja madhi ada huwa. Dia Allah Subhanahu Wa Taala ya, dia madhi past tense telah mengeluarkan ataupun menghasilkan. Allah keluarkan apa? Ya, Allah hasilkan apa? Bila apa ni, kita terus cari apa? Word yang maf'ul bi, yang bentuk isim mansub. Dah 4-5 kali naik ni soalan. Jadi harap-harapnya membantu tuan-tuan lah. Ya, tengok dah orang kata hari ni memang banyaklah dia punya bentuk tu. Jadi peluang pada kita untuk murajaah ya, untuk tuan-tuan ulang, santai je tengok perkataan tu. Mana agak-agak apa dia punya kaitan kan? Allah hasilkan apa? Allah keluarkan apa kan kepada kita, ya begitu. Okey. Okey, perkataan apa? Perkataan apa sebenarnya yang kita kena nampak? Hasilkan apa? Kita tahu makna bihi, kita faham makna minas samarat, terjemahan pun ada, tapi
kita nak tahu sekarang hasilkan apa ataupun keluarkan apa kan. Itu kita kata dia berkaitan maf'ulun bih kan, objek. Objek dia kena mansub. Ya, so tak salahlah kita kena cari. Kita trace dulu mana word yang mansub. Banyak-banyak ni kita nampak kalimah rizqan. Betul tak? Datang lagi mansub. Tadi ja'ala bincang maf'ulun bih. Anzala bincang maf'ulun bih. Akhraja mestilah kena bincang juga. Boleh terjemahkan dahulu ya. Okey. Menghasilkan ya, okey. Menghasilkan rezeki ataupun mengeluarkan rezeki. Itu pun boleh juga. Okey, menghasilkan ataupun mengeluarkan. Saya terjemahkan yang diskon ni dululah. Ya. Terjemahkan diskon ni dulu. Sebab dia lebih sesuai juga kita faham macam tu. Okey, akhraja dia Allah mengeluarkan ataupun menghasilkan. Okey, mengeluarkan apa? Mengeluarkan rezeki. Ya, okey, rezeki. Okey, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan rezeki ya? Okey, melalui ataupun dengan okey bihi. Kita baru terjemahkan bihi ni. Okey, bi satu kan ya. Haraf jar ya, dengan ya. Okey, hi ya, nya ya, dengannya. Maksudnya dengannya ni yang hujan itulah. Okey, hujan. Sebab hujan tu okey, hujan yang diturunkan di bumi, okey, maka daripada situ ya Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan ya rezeki ya dengan sebab hujan itu ya bihi. Bi ni dia dengan haraf jar. Okey, yang hi ni dia nya hujan. Okey, hujan dengannya hujan minas samarat. Kan ini kita tahulah ya, minas samarat, mina ni min. Okey, maksudnya apa? Dari ataupun daripada kan ya, mengeluarkan rezeki, menghasilkan rezeki dengan hujan itu. Rezeki yang macam mana? Okey, minas samarat ya, daripada ataupun daripada jenis okey as-samarat. As-samarat tu dia punya makna apa? Ya, as-samarat itu bermaksud buah-buahan. Macam itulah ya, buah-buahan. Dia sebegitu. Dia punya terjemahan, kalau kita tengok pada terjemahan Quran, mungkin tuan-tuan akan nampak dia terjemahkan akhraja kan? Dia terjemahkan bihi dulu. Lepas tu dia terjemahkan minas samarat. Okey, tapi saya terjemahkan dahulu akhraja ni, mengeluarkan, menghasilkan. Okay, mengeluarkan apa? Boleh juga kita faham mengeluarkan rezeki. Ya, mengeluarkan rezeki. Allah berikan rezeki. Rezeki dengan ataupun kita kata Allah mengeluarkan rezeki dengan apa? Kan okey, dengan ataupun disebabkan hujan itulah ya, bihi kan, dengan hujan, dengannya, dengan hujan itu. Yang hi ni dia kembali kepada hi itu dia kembali kepada yang ma'an ni, air, hujan. Ya. Maka ataupun lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghasilkan rezeki, mengeluarkan rezeki dengan sebab hujan itu ya, dengan sebab hujan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan rezeki yang berbentuk apa? Okey, berbentuk minas samarat, ya, berbentuk buah-buahan kan ya, berbentuk ya biji-bijian, begitulah ya, agar manusia itu dapat menikmati dan memakannya. Dalam tafsir dia sebutlah ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ya menurunkan air hujan daripada langit, anzala minas sama'i ma'an ya, air hujan daripada langit. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala ya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghasilkan ya, menghasilkan ataupun mengeluarkan dengan air hujan itu segala buah-buahan ya, seperti biji-bijian ya, seperti buah-buahan, tanam-tanaman ya, dan sebagainya. Rizqan ya, sebagai satu rezeki ya, sebagai satu rezeki untuk manusia itu makan dan meneruskan kehidupannya ya. Rizqan lakum, tu ya, rizqan lakum. Ini ulang-ulang sajalah ya dengan tuan-tuan. Dia punya big point ataupun important punya syarah sebenarnya kat ujung ni.
Maksud saya tadi pun penting, yang ini dia agak dalam sikit. Fala taj'alu lillahi andada, sampai ta'lamun tu. Itu dia bagi saya dia peringkat yang sikit tinggilah. Yang tadi tu dia basic ya, ataupun intermediate. Yang fala sampai ta'lamun, itu dia ada tajuk yang agak advance yang kita nak kena bincang. Okey. Dia mengeluarkan rezeki dengan hujan itu Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan hujan yang diturunkan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan rezeki ya untuk manusia ya, berbentuk buah-buahan ya, tanam-tanaman itu ya, lakum. Okey. Untuk kamu bukan ya, lakum, untuk kamu semua. Okey, alright. Kemudian tadi kita ulang apa dengan tuan-tuan? Ja'ala, okey, ja'ala, kenal fa'il, kenal maf'ulun bi, ma'tuf. Ma'tuf tu dia mesti tawabi', dia akan follow kata sebelum. Sebelum ada alif lam, al-arda, maka as-sama'a follow al-arda kan. Binaan follow firashan ya. Kataka dia bentuk fi'il madhi yang baris atas ada huwa, pattern kosong. Macam ja'ala menjadikan, macam anzala menurunkan, macam akhraja mengeluarkan, dan kita nak kena pegang kalau madhi tu dia pattern dan afala ya. Macam anzala, macam akhraja ya. Anzala akhraja dia ada me dengan kan. Dan tadi kita belajar ja'ala biasanya ada dua maf'ulun bi, dan itulah antara berpuluh tajuk sebenarnya. Kalau kita bincang dari awal tu, bila kita kumpul ada banyak dah tajuk kita cover. Okey. Kemudian dan juga tak dilupakan tadi iltiqa sakinaini ya, bezala, bezeli. Lepas tu juga maf'ulun bi ya, kenal MB, kenal fa'il, kenal pelaku, bentuk objek macam mana. Jadi banyaklah kita dah kongsikan. Okey. Saya ambil waktu lagi 5 minit macam tu. Kita bincang sikit ya. Okey. Fala taj'alu ya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Okey, alright. Baik. Okey, fala ya. Fala tu dia gabungan. Lagi satu kena biasa pesan pada diri ni, nak belajar tu kena dipecah-pecahkan perkataan tu ya, kena diasing-asingkan perkataan tu. Alright. Bila kita lihat pada okey, bila kita lihat pada kita punya contoh ya, sekarang okey, kejap okey. Bila kita pada contoh ni sekarang, okey, fala taj'alu ataupun pada ayat selepasnya tu ya, iaitu fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Okay, saya bincang sikit, lepas tu saya ada nak tinggalkan soalan sikitlah. Minggu depan kita boleh bincang insya-Allah. Okey. Fala ni dia ada dua kan, satu fa ya, lepas tu la, tapi suka nak tambah dengan tuan-tuan ya, yang fa di sini dia bukan fa ataf ya, fa yang lalu ke bukan. Ada kata yang fa ini dia fa istinaf. Ya. Okay, fa istinaf. Okay. Fa istinaf. Okay, satu. Ada juga yang kata dia sebagai fa. Okay, dia sebagai fa. Okay, dia juga sebagai fa. Okay, fa ta'lil. Maksudnya dia ada beri makna ta'lil ni, maksudnya maka ta'lil dia punya maksud sebab ya, daripada kalimah allala ataupun justifikasi. Maka istinaf ni dikatakan fa ni istinaf sebab awal ayat, kerana dikatakan yang fala ni ayat fala taj'alu lillahi andada sampai hujung tu dia satu cerita yang asing dengan ayat tadi. Jadi itu sebab dikatakan fa ni fa istinaf awal ayat. Maksudnya fala taj'alu sampai hujung tu ayat untuk cerita yang baru, untuk isi yang baru. Ada yang kata fa ni dia punya maksud fa ta'lil ataupun fa ta'lil dia punya maknanya maka
kerana itu. Okey, maka kerana itu. Macam itulah. Okey. Kita pun terjemah ya. Okey, maka kerana itu. Okey. Maka kerana itu, okey, lepas Allah Subhanahu Wa Taala katakan Allah yang jadikannya bumi ni hamparannya, langit ni atap, Allah yang turunkan hujan, Allah yang hasilkan, Allah yang berikan rezeki ya. Maka kerana itu, itu yang kata fa ni dia fa ta'lil. Okey, fa ta'lil ataupun fa maksudnya. okey, alright. Baik. Saya minta tolong admin tolong offkan mic peserta ya. Aku ada kawan-kawan tak dengar. Ada mic yang on tu. Minta tolong admin tolong offkan mic kejap. Okey, ya, supaya yang lain boleh dengar. Okey, alright. Sebab ada keluar suara ni. Okey, baik. Maka kerana itu. Baik, bila kita sebut maka kerana itu, lepas tu ada kalimah la taj'alu. Ya. Okey, la taj'alu. Okey, bila kita bincang la taj'alu ni la, agak-agak la apa tuan-tuan? Okey. Terima kasih admin. Okey. Agaknya la apa? Agak-agak la yang kita belajar ada 3 la kan? Satu la dia apa? Dia la yang kita kata dia ya la nafi kan. Okey, la adalah ya adalah nafi yang tidak kan, adalah yang jazam satu kan, jangan lepas tu ada yang la penafian total kan yang dapat kita nampak. Okey, jadi agak-agak la apa ni kan yang sekarang ni. Nak tahu kita kena lihat kepada apa? Biasanya macam mana? Kita lihat kepada la yang kepada apa jenis word. Okey, apa jenis kata yang datang selepasnya. Kan okey. Kita lihat lepasnya. Okey. Kita bincang sampai taja'alu ni lah. Okey. Yang anda dah sampai hujung ni minggu depan lah kita boleh cover. Okey. Taja'alu. Akarnya tetap ja'ala. Okey, ja'ala. Okey. Bila kita nak tahu la ni la apa? Okay, la yang kita katanya dia tidak ke kan, jangan ke macam mana? Kena faham word yang datang lepasnya tu. Kan, okey. Word lepasnya macam mana? Taj'alu. Taj'alu ni dia fi'il apa? Okey. Taj'alu kita akan nampak. Okey, baik. Taj'alu dia fi'il sebab dia ada anita. Kan ada anita tah, ya. Ada anita. So dia mudhari. Kan mudhari. Okey, mudhari. Sebab ada anita start di awal ni. Okey, kita pun tahu kan macam tu. Okey. Bila kita kata dia mudhari, okey. Dia mudhari yang macam mana? Biasa kalau mudhari ni dia hujungnya dia ada bentuk apa? Biasa mudhari ni dia punya hujungnya dia biasanya ada apa? Dia sama ada dhammah, ada dhammah ataupun ada nun. Betul tak? Ini yang konsep yang ibu ayah nampak. Kan kita pun tengok, okey. Mudhari biasanya ada dhammah, ya, present future tense ada dhammah hujung, ada nun. Ini tak ada. So maksudnya apa? Maknanya taj'alu ini, ya, taj'alu ini, ya, kita kata dia sepatutnya ada nun di hujung satu, itu satu. Okey. Kita boleh tak kata yang la di sini la yang tidak, ya? Tidaklah dot. Boleh ke kata la yang tidak, kan la yang tidak. Boleh tak? La yang tidak, lepas kenapa? Lepasnya mudhari yang normal. Normal ni maksudnya mudhari yang asal kan. Yang ada anita dia, yang dhammah kan. Yang dia tak ada buang apa-apa, yang dia normal. Kan. Jadi kita nak kata yang la ni la yang tidak, nafi, lepasnya mudhari normal. Kita tahu yang taj'alu ni dia tak normal sebab yang normal ada nun ke kan. Ada dhammah ke. Jadi itu cara dia lah. Nak kita kenal la tu kan. So la ni la apa?
oleh sebab yang la-nya itu okey, sebab yang la-nya itu okey, selepasnya itu dia melibatkan mudhari', okey, mudhari' yang tak normal. Maksudnya bila kita jumpa la, okey, la, kalau jumpa lepasnya mudhari' yang tak normal. Tak normal ni maksudnya mudhari' itu kita tahu hujungnya dia dhammah ke nun kan. Dia mungkin hujungnya kita jumpa dia baris mati ke kan, ataupun buang nun ke ya tuan-tuan. Maka bila mudhari' itu dia tak normal, dia tak bentuk asal, dia tak bentuk yang biasa, maka la tu mesti la apa? La yang jangan, iaitu jazam satu. Ni boleh tambah kat sini, akan disebut la jazam satu, la nahi, jangan. Kalau lepas itu mudhari' majzum ni baris mati, ataupun kita kata mudhari' yang tak normal. Tak normal ni istilah yang saya guna. Tuan-tuan rasanya boleh fahamlah kot ya kalau tengok bentuk mudhari' tu macam mana. Sebab mudhari' yang standard dia macam ni, dia punya bentuk ya. Mudhari' dia sama ada dia hujungnya dhammah ke kan, ataupun nun ke, dia biasa macam tu. Bayangkan kita dah tahu taj'alu ni mudhari' anita, ada ta. Kita tengok kan dia mudhari' tak normal. Confirm lah yang la tu la yang jangan. Kan la yang jazam satu. Jangan ya. Tu sebab terjemahannya kita akan nampak ya, jangan. Belajar bahasa ni dia kena ada qawaid. Kalau kita hafal tapi kita tak faham, kalau kita tak tekankan faham, kita tak gunakan teknik, nak kenal fa'il macam ni, nak kenal MB macam ni, bentuknya macam ni, nak kenal la macam ni. Kalau kita tak guna elemen tu, kita akan jadi sukar, tuan-tuan. Sebab tajuk bahasa ni banyak dia punya qawaid dia. Jadi nak tanya kena ada formula, ataupun kita punya kharitah, kita punya mind map ke, ya, kita punya contoh macam tu. Okey. Baik. Asal taj'alu ni apa? Asal taj'alu ini adalah taj'aluna. Pattern dia apa? Ada ta, ada waw nun. Pattern macam ni mudhari', ada dhamir apa? Ada dhamir antum. Okey, itu sebab ada kamu. Ya, kamu semua, kalian, antum. Apa bukti dia? Sebab kita belajar memang kaedah bahasa dia takkan bertukar, memang dia begitulah ya, dia pattern macam ni. Ta, waw nun. Asal taj'aluna. Kan ada antum, kamu semua, kalian. That's why terjemahan pun ada kamu. Kan janganlah kamu. Okey. Kenapa dia buang nun? Taj'aluna, kenapa dibuangkan nun? Okey. Alright. La nahi. Ya, okey. Alright. Okey, la nahi. Kan? Okey. La jazam satu. Sebab yang tadi ya, la taj'alu ni asalnya la taj'aluna. Ya, begini la taj'aluna. Okey. Bila masuk la kat sini, okey, la dia jazam satu. Jazam ni maknanya apa, tuan-tuan? Jazam ni mudah kita nak faham, maknanya adalah ya, maknanya adalah dia potong ataupun putus, tapi kita boleh faham baris matilah. Okey, baris mati. Fungsi jazam ni apa? Dia akan membaris matikan ataupun menjazamkan. Biasa menjazamkan ni tandanya baris matilah ya. Ya. Itu sebab biasa tak dengar la tahzan. Kan la tahzan, jangan. Itu sebab tuan-tuan dengar jangan, la-nya jangan. Kita belajar la ada jangan, ada tidak, kan la tahzan. Orang yang belajar bahasa dia akan nampakkan asal tahzan ni dia mudhari', kan ada anita. Dia asalnya tahzanu ya, ada sebab mudhari' anita kan, dhamma, engkau bersedih kan. Bila masuk yang la, okey, la tahzan. So ustaz ada kata bila la ni dia lepasnya ada mudhari' tahzan. Tahzan tu mudhari' tak normal. Sebab mudhari' yang normal dia dhammah ke,
dia buang dia mesti dhammah ataupun ada nun. Tazan engkau bersedia tak normal, dia punya fi'il mudhari', ya. Maka ada, sebab dia baris mati, maka adalah solat tu dia jazamkan, jangan. Dia menjazamkan mudhari', dia akan efek mudhari' itu dengan dia jazam. Jazam ni dia akan jadi majzum tu tanda dia baris mati ke, ya. Dia buang huruf illah di hujung ke, macam tu. Tanda jazam ni banyak. Tanda jazam ni banyak. Okey, saya tunjukkan satu. Okey, kita waktu dah emergency time ni. Tuannya untuk Q&A. Saya bincang sikit last ya. Okey, nanti sepatutnya ni dah ujung ni. Okey. Mana tadi? Ni ada main ni kan. Okey, ni majzum. Okey. Okey, majzum. Okey. Okey, nampak ni ya. Okey. Tanda jazam, okey, maksudnya apa? Sebelum taj'alu ni, kamu menjadikan, bila Allah sebut la, jangan kamu menjadikan, dia menyebabkan la ini, dia akan menjazamkan taj'aluna, mudhari' taj'aluna tu dengan tanda apa? Dia bukan baris mati, tetapi tanda jazamnya apa? Tanda jazamnya, okey, tanda jazamnya dengan okey, dengan hazaf, iaitu dengan remove, ya, dengan gugurkan nun di hujungnya. Okey, digugurkan nun okey, gugurkan nun di hujungnya. Okey, sebab kenapa? Sebab ada tanda jazam, ya, ada tanda majzum, ya. Okey, memajzumkan itu, tanda jazamnya dia ada juga gugurkan nun, ya, buangkan nun dia. Jadi tu sebablah perkataannya kita nampak dia tak ada dia punya nun, ya. Taj'alu ni dia gugurkan dia punya nun. Sebab taj'alu tu dia dah majzum dengan gugurkan nun, hazaf an-nun. Okey, lepas tu ditambahkan alif lah, sifar mustadirah ni. Alif ni. Okay, alif ni namanya sifar mustadirah. Dia ditulis, ya, tapi tak disebut. Okey, haraf allazi yuktab wala yuntab, kan ditulis tapi tak disebut. Okey, jadi itu sebablah kita nampak yang taj'alu ni dia asalnya ja'ala yaj'alu, menjadikan. Lepas tu taj'aluna, bila masuk la dia akan menjazamkan mudhari' itu taj'alu dengan gugurkan nun, kan, maka dapatlah taj'alu, ya. Okey, maka kerana itu, okey, janganlah kamu menjadikan apa? Andada, ya, andada, ya. Menjadikan apa, ataupun kita kata menjadikan ni kita juga boleh terjemahkan mengadakan. Taj'alu kat sini asal dia ja'ala, kan, ya. Kita terjemahkan kat sini taj'alu ni boleh juga terjemahkan kepada mengadakan. Okey, mengadakan apa? Allah kata apa? Jangan mengadakan sekutu. Andada ni dia jamak taksir ni, ya. Sekutu-sekutu, ya, sekutu-sekutu, ya, ataupun kita kata tandingan-tandingan, ya. Terjemahan dia biasanya mengadakan sekutu-sekutu, ya, lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, alright. Kenapa andada ni dia mansub? Soalan terakhir kita, tuan-tuan, sebelum kita buka Q&A ni, kenapa dia mansub? Apa sebab dia mansub andada, sekutu-sekutu? Boleh kongsi jawapan? Naam. Okey, sebab maf'ulun bi. Berapa banyak dah, ya? Kamarah qad qulna maf'ulun bi. Berapa banyak dah kita sebut ni, tuan-tuan, ni perkataan maf'ulun bi, objek, kan. Allah kata, ya, fala taj'alu. Maka kamu manusia jangan mengada-adakan. Ya, jangan mengadakan apa? Bila apa ni maf'ulun bi, objek. Jangan mengadakan apa? Andada, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan menyekutukan
Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengatakan Tuhan itu ada syariknya kan, ada sekutunya, tak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kan satu-satunya Tuhannya, la ilaha illallah wahdahu kan, hanya dia ya, satu-satunya Tuhan. La syarikalah, tak ada langsung sekutu. Ya, tak ada langsung sekutu bagi dia. Kan yang biasa kita baca. Jadi itu maksud ayat sampai anda ada. Yang wa antum ta'lamun ni saya biar sebab kita nanti boleh bincang minggu depan, boleh cuba-cuba tengok. Di sini ada lagi satu tajuk nak kena bincang. Minggu depan kita bincang sikit wa antum ta'lamun, kita tadabbur, dan mungkin nanti kita akan bincang tajuk-tajuk yang luas sikitlah daripada ayat Quran. Ya, okey. Ada apa-apa tak nak mungkin ditanyakan tuan-tuan, satu dua soalan ke? Ya. Silakan open mic tanya. Kalau ada apa-apalah, saya bincang sampai takat tu dulu. Okey. Ada apa-apa yang nak diajukan soalannya ke, pertanyaan ke, ya? Kita stop dulu sampai takat tu. Okey, nanti tentang nota dan semua modul tu, semuanya tuan-tuan boleh dapatkan daripada saya. Ni setiap sesi tu ada nota dia. Saya akan pin message dalam kita punya grup Telegram, so boleh follow up lah. Ya, insyaAllah minggu depan kita akan bincang yang antum ta'lamun ni, dan kita bincang sikit satu tajuk berkaitan wa antum ni. Wa ni dia bukan wa biasa ni ya. Kita nak kena bincang, dan kita akan bincang juga tentang mungkin tajuk-tajuk luas sikitlah, yang berkaitan dengan uslub ke, ya, berkaitan dengan gaya bahasa Al-Quran. Okey, baik. Okey. Kalau tak ada apa-apa lagi, silakan Puan Rohana ke, yang raise hand tu mungkin. Puan, silakan open mic kalau ada nak tanya ke. Saya silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Rashid ya? Ya. Saya nak tanya, saya ada dua soalan. Okey, Ya, yang pertama yang apa tadi, objek 2, maf'ulun bih nombor 2, always, selalunya mesti baris 2 Ustaz, mesti dengan tak ada alif lam. Dia bergantung kepada ayat juga di Rashid. Maksudnya yang ini MB keduanya dia mansub dengan tanwin kan, tapi tapi ada juga ayat-ayat Quran yang lain yang dia MB2-nya dia tak MB2-nya dia mansub tapi tak tanwin. Jadi kita tak boleh nak letak satu penetap kat situ sebab dia bergantung kepada ayat juga. Tapi setakat apa yang saya nampak, dia boleh maf'ulun bi kedua tu ada tanwin firasyan, dia boleh MB yang kedua tu aja, dia boleh juga tak ada, maksudnya dia boleh ada tanwin, dia juga tak boleh ada, dia boleh ada tanwin dan dia kadang-kadang juga tak ada tanwin lah, macam tu. Dia bergantung. Boleh dengan alif lam juga. Boleh, boleh. Okey. Soalan nombor 2, yang kalimah ma'in dengan rizkan. Okey. Dia selepas min tu dia tak ada efek lah Ustaz. Yang dia cuma efek yang sama dengan samarat saja. Dia tak ada efek nak baris bawahkan ma'an tu jadi ma'in, rizkan tu jadi rizkin. Okey. Oleh sebab huruf-huruf jauh. Okey. Ya, dia tak ada efek sebab dia akan efek tu, contohnya apa ni? Contohlah tadi saya faham Haji Rashid tanya, yang ma'in ni kan air, dan juga yang rizqan kan, adakah dia terkesan dengan haraf jar tu? Okey, dia tak terkesan dengan haraf jar tu. Satu sebab dia kita kata dia asing satu, dan juga kita kena faham ni contoh. Okey, contoh Haji nampak kasih dia minas sama'i, dia baris bawah kan, contoh dia ni memang dia baris bawah lah. So kalau
mak ni contohnya kita kata ya, minas sama, contoh ada alif lam juga, contoh ada alif lam. Yang itu dia baru pengaruh. Maksudnya alma itu bila ada alma itu air, bila ada word bila ada alif lam, so dia akan jadi tajuk lain pula, dia akan jadi tajuk tawabi', dia akan jadi sifat pula kepada as-sama. Kalau al-ma' ni ada alif lam, kalau contoh rizqan ni kan kita nampak ada alif lam, ni contohlah. Tapi kalau contoh ada al-ma' tu, mak tu ada alif lam dan juga rizqan tu ada alif lam, so itu dah masuk bab lain yang mana kalau al-ma' itu mak tu ada alif lam, rizqan ni ada alif lam, dia akan jadi tawabi' pula tapi sifat, dan dia akan follow pula perkataan as-sama'i. Contoh dia akan sebut minas sama'il ma'i. Contoh. Minas samarati rizqi. Contoh. Saya kata contoh. Ya. Ni. Tapi sebab sekarang ni memang ya, macam tadi kita kata yang ma'an ni dia MB, yang rizqan ni dia MB, dia tak ada terpengaruh dengan as-samarat, dengan haraf jar, ma'an pun tak ada terpengaruh dengan as-sama, dengan bina, tak ada. Haji. Itu. Okey, maksudnya yang word ma'an dengan diskon ni dia tak ada terpengaruh lah dengan haraf jar, dengan as-sama ke, dengan haraf jar ke, tak ada. Okey. Ustaz nak tanya ni. Okey. Yang tadi yang untuk taj'alu tu, kita hazaf nun kan, hazaf nun. Okay. So makna setiap kali hazaf nun untuk jamak ni kita akan tambah alif ke Ustaz? Betul. Dia kena tambah alif, dan alif tu dikatakan tambah alif tu, alifnya namanya sifar mustadirah. Sifar mustadirah ni alif dia ada simbol baris mati bulat. Kita akan nampak setiap kali kan, kalau macam mudhari' dia sepatutnya ada nun kan, tapi nun tu dia akan buang, dia mesti akan ganti dengan alif. Alif tu dia ada lambang baris mati bulat full, sifar mustadirah. Macam tu. Memang kena, memang dia kawaidnya macam tu. Dia ada tapi dia tak disebut. Macam itulah. Memang kena tambah. Soalan kedua Ustaz, dari segi apa tu baris dua kan, baris dua atas ni fathah. Kalau macam firasan firasan dengan banaan kan, so yang firasan tu ada alif, so banaan tu tak ada alif. Oh, itu dia lebih kepada Haji, dia lebih kepada penulisan. Dia macam ni. Kalau yang binaan ni saya faham tadi soal Haji kan. Sebab firasyan ni dia ada alif tu kan. Kenapa binaan ni ya? Kenapa word binaan ni hujungnya tak ada alif kan? Macam tu. Ya, betul. Ya. Sebab ini berkaitan tulisan. Maksudnya apa? Kalau word binaan ni dia ada berkaitan dengan alif mamdudah kalau tak silap, alif hamzah. Word yang hujungnya alif hamzah tu, kalau dia hamzah ni, kalau dia tanwin, dia tak perlu tambah alif macam ni. Itu daripada sudut kaedah penulisan. Maksudnya apa-apa word yang hujungnya hamzah, okey, hujungnya hamzah, bila dia hamzah tu dia bertanwin, dia tak perlu tambah alif. Macam ni tak betul dia punya tulisan. Yang sebetulnya ini binaan. Sebenar dia. Mana untuk hamzah je Ustaz kan, untuk huruf-huruf lain kena ada alif lah. Huruf-huruf lain macam biasa, hamzah aje. Sebab bawah tu anda dan tu ada alif. Betul. Betul, sebab itu selain daripada hamzah kaji ada alif. Ni hamzah aje. Macam tu. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, minggu depan kita sambung lagi. Kita akhirilah ya kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asr.
insan lafi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah minggu hadapan kita bersama lagi dengan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.